Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana masyarakatnya terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan budaya. Inilah yang dinamakan sebagai masyarakat pelbagai budaya. Ia merujuk kepada satu bentuk masyarakat yang dihuni oleh individu atau kumpulan yang mempunyai latar belakang budaya, bahasa, agama dan adat resam yang berbeza, namun hidup bersama dalam satu negara yang sama. Dalam konteks Malaysia, masyarakat pelbagai budaya ini merangkumi kaum Melayu, Cina, India serta pelbagai kumpulan etnik pribumi seperti Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan orang asli. Setiap kumpulan ini membawa bersama identiti dan warisan budaya yang tersendiri daripada bahasa, makanan, pakaian tradisional, tarian sehinggalah kepada sistem kepercayaan dan nilai sosial. Namun, keistimewaan masyarakat pelbagai budaya di Malaysia bukan hanya pada wujudnya kepelbagaian itu sendiri, tetapi bagaimana elemen-elemen budaya ini dapat saling berdampingan dan berinteraksi. Konsep ini bukan sekadar menunjukkan kewujudan budaya yang berbeza, tetapi juga bagaimana masyarakat yang berbeza-beza ini mampu hidup secara harmoni melalui proses toleransi, persafahaman dan saling menghormati. Sebagai contoh, rakyat Malaysia menyambut pelbagai perayaan secara bersama, seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Gawai. Walaupun berbeza agama dan kaum, ramai rakyat Malaysia akan menziarahi rakan yang berlainan bangsa semasa musim perayaan. Ini adalah manifestasi nyata konsep masyarakat pelbagai budaya yang hidup secara inklusif. Selain itu, kita juga boleh lihat pengaruh silang budaya dalam makanan, bahasa seharian seperti penggunaan rojak bahasa Melayu, Inggeris, Cina, Tamil, serta gaya hidup yang semakin terbuka dan menerima perbezaan. Konsep ini menunjukkan bahawa kepelbagaian bukan penghalang, malah satu kekuatan yang memperkayakan identiti nasional kita. Secara keseluruhannya, konsep masyarakat pelbagai budaya bukan hanya mencerminkan realiti sosial di Malaysia, tetapi juga menjadi asas penting kepada kestabilan dan kemajuan negara. Kepelbagaian ini harus dipelihara melalui pendidikan, dasar-dasar yang adil dan sikap keterbukaan rakyat, supaya keharmonian dapat terus dipertahankan dalam jangka masa panjang. Oke, selamat petang. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri, nama, kos, umur dan asal dari mana, dan juga agama. Oke, hello. Hai, nama saya Wela Ciasparti. Orang panggil saya Wela saja. Dan saya berumur 23 tahun. Dan kos saya ialah kos musik, berasal dari Sabah dan menganuti agama Kristian. Oke, sekarang saya ada dua soalan. Soalan pertama, bagaimanakah media sosial atau media massa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama lain? Oke, soalan yang bagus, saya suka. Pada pendapat saya, persepsi kan, persepsi. Media sosial ini adalah platform yang sangat memberi impak banyak kepada masyarakat. Jadi sangat penting media sosial ini memberi impak yang positif, yaitu pengaruh. Pertama, pengaruh positif. Media sosial ini mempengaruhi persepsi kan, di mana sekiranya saya bagi macam contoh lah. Kalau media sosial menyebarkan stereotip ataupun hal-hal yang macam sensitif, itu menyebabkan kita sebagai rakyat Malaysia akan memandang serong seperti itu, yang seperti ini kah agama dia, macam gitu contohnya. Saya tidak mahu untuk menimbulkan itu, tapi ini pendapat saya sendiri. Jadi sangat penting untuk media massa diolah dengan tujuan positif, supaya masyarakat Malaysia kita sentiasa hidup dalam keharmonian. Dan selain itu, persepsi kan, media massa juga, yaitu satu, pengaruh positif dan negatif. Jadi bagaimana cara untuk positif? Kita sentiasa hidup dalam sikap keterbukaan. Ya, kita sebarkan yang positif saja, yang negatif kita buang. Jadi itu saja pendapat saya mengenai persepsi media sosial ini. Thank you. Oke, terima kasih atas jawapan yang Anda berikan. Saya nama Mubal. Boleh tak perkenalkan diri dulu, daripada kos mana, sem berapa? Boleh. Nama saya Anissa Paga daripada ISMP Ekonomi semester 6. Okey. Baiklah, hari ini saya akan menemui dua soalan, iaitu apakah langkah
atau cadangan untuk mempertingkatkan interaksi antara agama dalam kalangan masyarakat di Malaysia? Bagi saya, kalau macam untuk pertingkatkan interaksi dalam agama dalam Malaysia tu mungkin boleh dari segi pendidikan. Contohnya macam pendidikan moral ataupun civic macam tu. Daripada pendidikan tu kita dapat tahulah kan macam mana langkah-langkah yang kita perlu gunakan tu. Lepas tu pula dari segi perayaan hari raya macam tu, mungkin agama-agama lain boleh pergi ke rumah terbuka. Jadi dari situ kita dapat tahulah kita punya macam mana kita boleh berkongsi macam tu. Untuk soalan seterusnya, sebagai rakyat Malaysia, apakah harapan anda pada masa akan datang antara penganut agama di negara Malaysia? Harapan saya supaya pelbagai agama di Malaysia ni kita dapat kukuhkanlah dari segi kita lebih bersatu padu gitu. Baik. Terima kasih. Alright. Kesimpulannya, kepelbagaian budaya dan agama merupakan tonggak utama yang mencorakkan identiti masyarakat Malaysia. Keunikan ini menjadikan negara kita kaya dengan nilai-nilai murni, adat resam dan amalan keagamaan yang pelbagai. Walaupun wujud cabaran besar seperti isu sensitiviti agama, salah faham budaya dan ketidakseimbangan dalam layanan sosial, namun dengan pendekatan toleransi, persefahaman dan dialog terbuka, masyarakat berbilang agama di Malaysia mampu hidup dalam keadaan yang harmoni. Penting untuk semua pihak menghormati hak serta kepercayaan antara satu sama lain, sambil kerajaan pula berperanan memastikan keseimbangan antara hak majoriti dan kebebasan minoriti terus terpelihara. Sekiranya semangat muhibah ini dipupuk secara berterusan, Malaysia mampu menjadi contoh kepada dunia dalam membina masyarakat maju yang aman, bersatu dan progresif.